Pusing macam ulat ke? Tak. Dia rasa macam ada benda lingga tapi memandang tak puas lah doktor. Umur berapa? Ya? Umur puan berapa? Saya 38 tahun ni. Ada kencing manis ke darah tinggi? Tak ada. Ada rasa macam asap secara pelan-pelan ke tiba-tiba tak nampak? Tak dengar doktor? Tak nampak secara tiba-tiba ke pelan-pelan? Bukan tak nampak. Dia nampak perlihatan jelas. Oh, jelas. Jelas. Tapi macam ada benda lindung di mata. Pernah test untuk cermin mata? Okey, saya jawab. Macam kita ada benda macam habuk ke, tapi bukan tak ada habuk apa pun. Okey, saya jawab. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Okey, kalau wanita umur 38 selalunya tidak ada masalah kenciman darah tinggi, tidak ada katarak lah. Tapi kadang-kadang ada orang yang muda ada katarak. Di mana katarak tu mula berlaku, di mana kanta tu hilang kejernihannya, jadi dia kelabu. Tu dia rasa macam ada benda. Dan satu lagi, kalau rasa macam ulat bergerak-gerak tu, dan kalau betul dah lama jangan buat apa-apa. Dan satu lagi, kadang-kadang kalau mata kita kering, kita jadi macam mucus banyak lendir di mata, dia gerak-gerak tu pun boleh juga. So tak ada masalah. Saya cadangkan puan boleh jumpa doktor mata. Saya ambil tindakan lanjut ya. Dan mata ni jangan tunggu lama ya. Pesanan itu bermakna sekali. So bukan saja untuk puan tadi, malah juga untuk kita yang mementingkan tentang penjagaan mata. Dan juga kembali untuk bersama pendengar kita talian waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama dengan siapa? Nama saya Anissa dari Melaka. Ya, Anissa, silakan terus soalan. Saya tak tahu saya nak tanya ni kena dengan lagi ke tidak. Terus saja. Saya nak minta doktor cerita sedikit lah tentang macam ibu saya kan. Macam anak-anak bagi duit tu. Dia tak nak terima. Macam saya ni, kalau saya bagi duit, saya nak gaji saya tu berkat. Dia tak terima, kenapa? Tak banyak pun, sedikit saya mesti bagi. Kenapa tak nak terima puan? Katanya anak-anak susah. Dia Okay. tak nak ambil. Terima kasih, saya jawab. InsyaAllah. Setiap kali bagi dia menolak. kata yang keluar dari mulutnya, buat apalah bagi, kamu tak ada duit. Macam tu lah. Okey, saya jawab. Dia selalu reply daripada cakapnya, jangan cakap macam tu. Cakaplah Alhamdulillah dan doakan dimurahkan rezeki. InsyaAllah. InsyaAllah, saya harap ibu mendengar. Saya jawab insyaAllah. Terima kasih. Okey, silakan. Okey, bagus ni seorang ibu prihatin. Sebenarnya ibu ni, kita sebagai ibu, saya pun ibu juga. Kalau boleh kita, anak tak beri apa-apa pun tak apa. Pada kita hidup ni, anak segala-galanya. Semua nak bagi pada anak ya. Dan mungkin ibu, puan, dia rasakan dia tak perlu. So, bila ibu tak nak terima tu, saya cadangkan macam ni. Mak, saya nak beri mak, tapi mak tak terima, mungkin mak tak perlu. Boleh tak saya beri duit, nak beri pada mak ni, saya beri pada orang lain yang susah, niat sedekah pahala kat mak. Cakap macam tu. Dan kita sebagai anak sangka baik pada ibu kita, jangan fikir bukan-bukan. Dan bagi ibu, kalau boleh ibu dengar, jangan sebut anak susah. Jangan sebut anak susah. Perkataan tu jadi doa. So patutnya, bukan tak dikata patutnya, ibu tu masing-masing pendapat masing-masing. Tetapi sebagai anak, kita terima ibu kita seadanya. Dan duit tu tunjuk dia, mak saya nak beri mak 100, tapi mak tak terima, tak apa, saya nak sedekah kepada anak saudara saya ke jiran saya yang susah. InsyaAllah pahala ni sedekah pada mak, amalan jariah mak. Terima kasih Prof. Dan juga kita mungkin dapat raikan satu SMS sebelum kita berehat. Sampaikan salam untuk Prof. Katanya ada yang buat salah tapi tak merasa berdosa. Jadi bagaimana ada orang yang tak berbuat salah tapi sentiasa merasa dirinya berdosa? Bagus. Okey, pendapat Prof. Alhamdulillah, bagus. Yang bagus kita ni, Tuhan tak suka orang yang tak buat dosa. Tuhan suka yang berdosa dan minta ampun. So bagus kalau kita rasa bersalah dan kita minta ampun pada Allah. Sebab pasal zikir yang paling tinggi saya rasa ialah zikrullah ialah istighfar. Bila kita istighfar, kita bersih. Bila kita bersih, doa kita akan makbul. Kadang kita istighfar tak minta apa-apa pun. Saya pernah dengar tu Ustaz cakap saya, sebenarnya Allah ni maha mengetahui hati kita. Kita tak sebut pun Tuhan tahu apa hajat kita. Sebab tu hidup kita ni kadang tak doa pun tak apa. Kita buat baik, kita istighfar banyak, ngaji Quran banyak-banyak, dan lepas solat kalau tak doa pun Allah maha mengetahui. Boleh berdoa sambil berjalan, kadang tak boleh nak duduk, angkat tangan tu kan kita sibuk macam doktor ni, kadang saya lepas zuhur tu laju berjalan. Tapi berjalan tu boleh zikrullah, boleh minta, boleh bercakap dengan Allah macam biasa. Dan bagi orang yang tu, kalau kita tak mau tengok orang ya, hari ni apa kita cakap, jangan pandang orang, pandang diri dulu. Ada orang tu tak mau, saya bak nak betulkan diri, jangan sibuk dah pandang orang. Okey, terima kasih Prof. Pun terima kasih untuk Puan Rohani Saad atas SMS yang diterima sebentar tadi. Dan kita akan bersama dengan seorang pemanggil sebelum kita beristirahat untuk sambung kembali perbincangan kita tentang temu Ustaz kehidupan waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, Prof. Prof. Assalamualaikum. Saya ada dengan TV 9 ni, yang pasal operate mata yang mudah, yang kata satu hari dah boleh balik tu.
kalau mata power saya bawah nak dalam 200 atas 150. Ya, umur berapa? Boleh ke buat operation tu? Ya. Kedua, saya nak tahulah anggaran kos lah. Okey. Umur dan saya nak beri penangan sikit yang mak tak nak timbul duit tu. Ya. Saya kata bila kita balik, dia tak bagi kita beli lauk. Betul juga. Masak, tolong buat sarapan. Lepas tu kadang-kadang kita balik buat tangan. Oh, bagus. Cadangan baik. Cara yang kita ambil hati mak bagus. Lah, bagus sangat. Lepas tu kalau kita beri dia tak nak juga, kita buat cara-cara yang apa tadi kita sedekahkan untuk dia. Bagus sangat. Sedekah anak yatim, orang-orang saya terima kasih. Bagus, terima kasih. Okey, bagi pembedahan lasik ya, kalau power berapa pun sesuai. Selalunya kalau bawah pada 800 selalunya sesuai. Tapi kalau 900 1000 tu kena cek, takut kornea tak cukup tebal. Tapi kalau power 100-200 memang baik sekali dan akan mudah. Dan sekarang ni kosnya di Prince Court Medical Center bagi satu mata untuk orang yang umur 36 tahun ke bawah untuk teknik untuk tengok jauh saja 6990. Harga terbaru ya, sebelum 7,800 ya. Dan bagi orang yang nak rabun untuk baca jauh dan dekat, sekarang harga cuma 7,990, sebelum ni 9,000 lebih. So baru dapat semalam. So berita baik untuk semua orang. Alhamdulillah, itulah pun disebar-sebarkan oleh Prof. Alhamdulillah. Dan apa-apa kita akan berhenti seketika bagi Prof rehat dulu. Selain pada kita akan bakal interaksi kembali untuk perkongsian kita tentang termostat kehidupan sejurus selepas ni. Jangan ke mana-mana. Kita beri hormat. Ibu, ampuni dosa kami semua. Ayah, ibu, doakan kami dunia dan akhirat. Alhamdulillah, perkongsian kita Islam itu indah. Masih lagi bersama Profesor Dr. Muhaya bicara tentang termostat kehidupan. Saya anda juga dapat bersama berkongsi tentang kepakaran beliau selaku pakar oftalmologis. Dan juga kalau kita berbalik kepada apa yang kita bakal bicarakan selanjutnya dalam tempoh berbaki ni selain pada interaksi bersama dengan pendengar, Prof, kalau kita nak tahu sama ada termostat kehidupan kita itu dah pun berada di setting yang betul, agaknya dah suhunya dah selesa ataupun keadaannya dah okey, bagaimana tu Prof? Silakan. Okey, satu saya nak dengar perkataan ni, comfort zone. Sebenarnya saya panggil comfort zone tu dangerous zone. Maknanya manusia yang betul-betul hidup ialah manusia yang akan sentiasa tumbuh. Tengok pokok yang tumbuh segar, pokok yang tak tumbuh mati. So kita harus bertambah. Sebab tu penambahbaikan. Kalau kat organisasi dia ada quality control, dia ada KPI, dia ada how to improve better, semua ada penambahbaikan. So nak tahu bagus ke tidak, yang pertama tengok termostat kita dari segi tujuan hidup kita. Adakah kita hidup ke arah menuju husnul khatimah? Itulah kemuncak hidup kita, cara mati kita. So dari segi semua aspek lah. So bayangkan fizikal ya. Jangan kata tak apalah makan aja nanti mati, sama juga. No, tak boleh macam tu. Because kita tahu bila kita sihat, kita boleh buat banyak ibadah dengan senang. Kalau umur 60 tahun tak pasal main duduk lah, pasal kita lutut kita elok, pasal kita senaman, kita jaga berat badan, kita makan kalsium, kita jaga niat badan sihat untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. So tengok kesihatan kita sekarang. Kalau kita tengok tak sihat, kita ubah cara pemikiran kita. Banyak manusia ni tak boleh buat pasal pemikiran duk macam tu juga. Dan kita tahu termostat kita ni kadang diset oleh ibu bapa kita. Masa umur 0 hingga 6 tahun kita macam sponge mode. Apa ibu bapa kata itulah betul. So orang kata, oh kalau buat macam ni tak boleh, buat macam ni tak boleh. So kita tak boleh. Dan dari segi nak buat, kalau orang nak buat apa, I don't deserve it. Saya tak sebagus orang semua bagus, saya memang tak nasib baik. Ini kata-kata pada diri sendiri atau cakap sendiri yang boleh merosakkan kita. So bila kita nak buat termostat tu, tengok semua aspek, kita tulis apa yang kita nak. Kita suka tak? Sebenarnya kita mesti audit sendiri. Kalau kita yang kerja juru audit tu, kamai lagi kita audit jabatan orang. Audit diri tak buat. So tolong audit diri kita dulu. Tengok hubungan kita, ada tak saudara mara kita tak tegur siapa? Ada tak harta orang kita ambil? Kalau kita mati, ada tak harta orang kita bawa? Kalau kita jiran ada ambil tanah orang, kita buat pagar, kita satu kaki lebar pada orang. Itu semua na'udzubillah. Itu menyusahkan kita kalau kita mati. Dan macam saya kata tadi, kita ni kalau jumpa orang tu, bayangkan itu pertama dan terakhir kita jumpa dia. So tak nak tinggal dosa. So lepas kita beri
kuliah ke apa, minta maaf pada semua orang. Lepas pekerja jumpa, minta maaf pekerja kita. Takut kita tak jumpa dah besok. Ya Allah. Terima kasih Prof. Dan kita kembali untuk berinteraksi bersama pendengar. Sekira hari ini insya-Allah kita bakal buka peluang kepada pendengar untuk berinteraksi bersama dengan Prof. Masa yang lebih sikit mungkin hari ini untuk bonus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Saya Nordin daripada Melaka. Cik Nordin, silakan. Saya nak tanyalah, kesan sampingan secara saintifik kiranya memata seorang lelaki itu memandang aurat yang bukan mahram itu saja. Saya terima kasih. Okey, dari segi saintifik saya tak dapat lihatlah. Dari segi kalau tengok dari segi struktur sel tak nampak. Tapi kalau dari segi rohani, kita tahu kalau banyak pandang benda haram, belajar mudah lupa, dosa banyak. Dan selalu saya pula kalau nak buat pembedahan pesakit tu, saya selalu niat. Okey, nak buat mata ni niat kerana Allah, nak mengaji Quran, nak buat kebaikan, nak berkhidmat pada manusia. Dan bila orang tu niat macam tu, selalunya jadi eloklah pembedahan tu. Dan saya dah beritahu sebelum ni, ada orang tu dia seorang perangai tak elok sangat masa dia bekerja. Dia seorang matron di hospital. Dan bila saya buat operation tu, saya dah sebut sebelum ni, nak tahu kantar tak boleh-boleh. Dan bila tengok dia punya posterior capsule dalam mata tu tak jernih. Saya perhatikan orang yang baik ni, dia punya posterior capsule dalam struktur sangat jernih. Tapi itu pandangan saya. Mungkin kadang ada orang nampak, ada orang tak nampak. Tapi kalau kadang boleh tengok orang tu, tak tahulah, mungkin umur dah meningkat, dah lama kerja kan. Boleh rasa getaran orang tu, orang yang baik tak baik, boleh rasa. Sebab tu kadang saya pernah nak buat operation orang tu, doktor, saya sejak saya potong kaki ni, saya 3 tahun tak semayang. Saya dengar macam nak pengsan. Dan saya berdoa, janganlah dia suruh saya operate mata dia. Saya takut nak operate orang macam ni. Because bila kita nak buat tolong orang yang ingkar pada Allah ni, memang dari segi medical boleh. Technically saya boleh buat. Tetapi outcome tu bergantung pada doa, pesakit dan amalan. Itulah saya punya keyakinan dan pekerjaan harian saya.